مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengikuti jejak langkahnya, seorang itu akan memperolehi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mana akan diperingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diperingatkan akan perjuangan-perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan kecintaan kita kepadanya, kerana sesungguhnya tidak sempurna kecintaan atau tidak sempurna keimanan seseorang sehingga kan dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama menyebutkan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini sangat penting sehingga kan pada malam sebelum terjadinya peristiwa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil-manggil namanya, ya Hayyu ya Qayyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya pada malam tersebut, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-iman al-yawm fala tu'bad fi ardi abada. Ya Allah, jikalau kumpulan ini dihancurkan pada hari ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Peristiwa tersebut adalah peristiwa Badar, yang mana peristiwa itu juga dikenali sebagai Yaumul Furqan, yang mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan agamanya dan orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya, dan menghancurkan mereka-mereka yang kufur serta menzalimi dan menyakiti, menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, dengan senjata yang ala kadar, berlawanan dengan orang-orang musyrik Mekah yang penuh ataupun 3 kali ganda lebih daripada kaum muslimin dan mempunyai alat senjata yang cukup lengkap. Namun kemenangan diberikan kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu pada peperangan Badar, padahal pada ketika itu kamu adalah daripada golongan orang-orang yang lemah. Pada hari tersebut, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ramainya tentera musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kemahnya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu melaksanakan 2 rakaat solat sunnah. Di dalam solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la tahzulni, Allahumma unshiduka ma wa'adtani. Ya Allah, janganlah engkau hinaku ya Allah,
Ya Allah, berikanlah kami pertolonganmu seperti mana yang telah engkau janjikan. Maka terlelaplah Nabi SAW apabila beliau bangun. Nabi SAW tersenyum lalu berkata dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Ya Abu Bakar, bergembiralah kerana dalam perjalanan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diketuai oleh Jibril alaihi salam, inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikatil musawwimin. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda, yakni memakai serban yang berlainan dengan kaum muslimin pada ketika itu. Bukan 1,000, bukan 2,000, tetapi 5,000 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada peperangan Badar. Jibril alaihi salam suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, apakah pandanganmu akan mereka yang menghadiri peperangan Badar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah sebaik-baik sahabatku. Jibril AS menjawab, begitulah sangkaan kami juga terhadap para malaikat yang hadir dalam peperangan Badar. Mereka juga adalah daripada golongan yang terbaik daripada kalangan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menghadiri peperangan Badar, mereka mendapat perhatian dan layanan yang istimewa daripada Nabi SAW, sehingga kan mereka mendapat gelaran kana badriyan, iaitu adalah si fulan daripada golongan ahli Badar. Di antara keistimewaan layanan yang diberikan kepada mereka pada suatu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya di dalam suatu majlis, maka datanglah seorang daripada kalangan Badriyan, yang daripada kalangan orang yang hadir dalam peperangan Badar, namun tidak mendapat tempat untuk duduk di dalam majlis tersebut. Maka Nabi SAW pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk memberikan ruang kepada mereka, memberikan tempat untuk si fulan untuk duduk di dalam majlis tersebut. Maka mereka pun memberikan ruang, memberikan tempat, namun ada di antara mereka yang hati mereka kurang senang dengan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Terlintas dalam hati mereka, aku sahabat, mereka pun sahabat, kenapa perlu aku berikan tempat aku kepada mereka? Turun ayat Al-Quran Al-Karim menegur perbuatan mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa in qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk memberi lapang dan memberi tempat duduk untuk orang yang selainnya, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya, agar Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta untuk kamu bangun dari tempat dudukmu, maka bangunlah, kerana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan derajat orang-orang yang diberikan pengetahuan agama daripada kalangan kamu beberapa derajat. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menegur perbuatan mereka yang tidak mahu memberikan ruang tempat untuk ahli Badar. Begitu tingginya nilai mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi namanya Hatib radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW ingin untuk menakluki kota Makkah, Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat untuk tidak memberitahu kepada ahli Mekah bahawasanya mereka akan datang ke kota Mekah. Namun salah seorang daripada mereka, iaitu namanya Hatib, telah pun menulis surat untuk diberikan kepada keluarganya yang berada di Mekah. Diberikan surat tersebut kepada seorang wanita, untuk wanita itu pergi ke kota Mekah dan berikan surat itu kepada penduduk Mekah. Yang isi kandungan daripada surat tersebut adalah kaum muslimin akan datang ke Mekah tidak lama lagi untuk menakluki kota Mekah. Turun wahyu kepada Nabi SAW.
memberitahu kepada Nabi SAW bahawasanya seorang wanita dalam perjalanan ke Mekah membawa surat untuk mengkhianati kaum muslimin di Madinah. Nabi SAW menghantar 2 orang, Sayyidina Ali radhiyallahu an bersama dengan Miqyad radhiyallahu an untuk mengejar wanita tadi. Lalu mereka pun mengejarnya dan berjumpa dalam perjalanan. Lalu Sayyidina Ali dan bersama dengan temannya periksa wanita tersebut, namun tidak jumpa suratnya. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan kepada wanita itu, wahai wanita, ianya adalah salah satu daripada 2 perkara. Satu, sama ada Nabi bohong ataupun kamu bohong, dan adalah mustahil Nabi SAW berbohong, maka kamu adalah pembohong, maka kami pasti akan memeriksa kamu walaupun kami terpaksa mentelanjangkan pakaian kamu. Yang ditunjukkan kami surat itu sebelum kami melakukan perkara yang tidak kamu inginkan. Akhirnya dia mengeluarkan surat itu daripada dalam rambutnya yang diikat dengan ikatan. Di dalam situ dia disembunyikan surat tersebut, diberikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu an kembali ke kota Mekah, kembali ke kota Madinah, memberikan surat tersebut kepada Nabi SAW. Nabi memanggil Hatib radhiyallahu an, tanya kepada, kenapa engkau lakukan ini wahai Hatib? Hatib mengatakan, ya Rasulullah, aku lakukan ini bukan kerana aku ingin untuk menyelamatkan orang-orang kufar Quraisy. Tidak. Aku lakukannya kerana aku memiliki keluargaku di kota Mekah yang tidak ada orang yang menjamin keselamatan mereka. Aku khawatir ya Rasulullah, jikalau kami kembali ke Mekah lalu ahli keluarga aku dihancurkan, tidak mendapat bantuan daripada sesiapa pun. Mendengar penjelasan tersebut, Umar radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, bunuh dia, kerana dia adalah seorang pengkhianat, seorang yang telah seorang munafik yang telah melanggar perintahnya Nabi SAW. Lihat apa jawab Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, bukankah Hatib seorang perjuang di peperangan Badar? Bukankah dia bersama-sama dengan kita dalam Badar? Dia bukan seorang munafik. Nabi SAW kemudian toleh kepada Hatib dengan mengatakan, wahai Hatib, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan, sesungguhnya aku telah mengampuni kamu. Lihat keistimewaan yang telah Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli Badar yang telah menghadiri peperangan Badar. Maka pada hari demikian berlakulah peristiwa pembunuhan antara kaum muslimin dan kaum muslim antara kufar Quraisy, yang mana akhirnya kemenangan berpihak kepada kaum muslimin. Kami ingin berceritakan beberapa peristiwa yang berlaku pada pagi hari tersebut. Pertama sekali, mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah adalah seorang sahabat yang berbadan gempal, macam saya ni lah, tapi bergempal perutnya ke depan. Lalu dalam ketika Nabi SAW merapikan barisan para sahabat, yakni dalam straight line, siapa yang pergi NS akan tahu, bila army itu mereka akan berdiri line mereka. Tapi oleh kerana Sawad ini perutnya terlalu ke hadapan, maka daripada jauh Nabi lihat macam seolah-olah dia itu tidak berdiri dalam garisan. Maka Nabi SAW mengambil anak panahnya, bukan memukul tapi mengetuk sedikit perutnya Sawad, mengatakan, ya Sawad, ke belakang lah, wahai Sawad, ke belakang sedikit, ikut line kamu. Lalu Sawad mengatakan tiba-tiba dengan suatu perkataan yang menyebabkan sahabat semua terperanjat, termasuk Rasulullah SAW. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti aku. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin kisos. Yang ini aku ingin membalas kesakitan yang kau lakukan kepada diriku. Terperanjat pada sahabat ni, nak perang ni, nak perang dengan kaum musyrikin. Tiba-tiba Sawad nak membalas sakitan yang dia rasa daripada Nabi SAW. Nabi SAW beritahu kepada sahabatnya, sudah, ya wahai Sawad, engkau ingin untuk memukul aku, ayo pukullah aku.
Sawat mengatakan, tak, ya Rasulullah, tak boleh ya Rasulullah. Ketika kau pukul aku, kau lihat aku tak pakai baju kerana dia ni orang yang gemuk, baju tak muat badannya. Sehingga ketika Nabi SAW memukul perutnya dalam keadaan dia tidak memakai baju. Dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, maka aku tidak akan memukulmu melainkan engkau membuka bajumu. Maka sahabat bertambah geram bersama dengan Sawat ni. Akhirnya mungkin tak jadi gaduh dengan musyrikin, gaduh dengan Sawat pula. Lalu Nabi SAW menenangkan keadaan. Nabi SAW mengangkat bajunya. Kemudian apabila Nabi SAW mengangkat bajunya, Sawat mencampak anak panahnya, kemudian mencium perutnya Nabi SAW. Rasulullah bertanya, wahai Sawat, apa yang engkau lakukan ini? Sawat menjawab, ya Rasulullah, di hadapan aku ini musuhmu. Aku tidak tahu kalau aku akan kembali kepada rumahku, dan aku inginkan jika aku mati syahid dalam peperangan ini, akhir wajahku ini kena kepada perutmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu aku dipelihara daripada api neraka-Mu ya Rasulullah. Maka ketika itu dalam riwayat yang lain dikatakan bahawa Nabi SAW mengatakan, jikalau siapa ingin untuk melihat wajah ahli syurga, lihatlah kepada wajahnya Sawat, bercahaya wajahnya ketika itu. Lalu beliau pun menembusi tentera musuh pada ketika itu, lalu jatuh sebagai syahid. Ketahuilah para sahabat yang mati syahid pada peperangan Badar terdapat 14 orang, dan kita akan ceritakan 3 daripada mereka. Salah seorang daripadanya adalah Sawat bin Ghaziyah. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an bercerita bahawa ketika Nabi SAW merapikan barisan para sahabat di peperangan Badar, beliau dapati di sebelah kanannya dan sebelah kirinya adalah para pemuda yang berusia lebih kurang 15 ataupun 16 tahun. Sebelah kanannya adalah Mu'adz dan sebelah kirinya adalah Muawwidh. Kedua-duanya dikenali sebagai Ibnu Afra. Maka terlintas dalam hatinya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bagaimana aku nak berperang dengan 2 orang anak muda di tepi aku? Kalaulah ada orang yang tua, orang yang sebaya dengan aku, sedap sedikit untuk berperang. Tapi ini 2 budak kecil, yang 2 budak remaja lagi yang berada di kanan dan kiriku. Tiba-tiba di sebelah kanannya iaitu Mu'adz bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, wahai pakcik, tahukah engkau siapa itu Abu Jahal? Kerana mereka berdua ini adalah daripada golongan Ansar. Mereka tak pernah jumpa kepada Abu Jahal. Tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, tahukah engkau tahukah pakcik siapakah dia Abu Jahal? Abdul Rahman bin Auf mengatakan, "Naam, aku kenal Abu Jahal." Dia katakan, kalau kau nampak dia nanti dalam peperangan, tunjuk aku di mana dia. Terperanjat Abdul Rahman bin Auf, nak apa engkau dengan Abu Jahal? Dia katakan, demi Allah, aku telah dengar banyak cerita dia telah menyakiti Rasulullah SAW. Maka aku telah berikrar bahawasanya aku tidak akan memasuki dalam peperangan ini melainkan terjadi 2 perkara, sama ada aku mati ataupun Abu Jahal yang mati. Maka tunjukkan aku di mana Abu Jahal. Maka kemudian yang sebelah kirinya pula Muawwidh bertanya kepada Abdul Rahman bin Auf, wahai pakcik, di mana satukah Abu Jahal? Keinginan yang sama 2 pemuda tadi. Apabila mereka inginkan untuk membunuh Abu Jahal, gembiranya hatinya Abdul Rahman bin Auf. Mereka berdua ni lebih baik daripada orang yang dewasa yang mana mereka lah memberikan semangat kepada diriku. Maka tidak lama selepas itu Abdul Rahman bin Auf menunjukkan kepada mereka, itu dia Abu Jahal. Maka dua-dua yakni seperti berdesut terus pergi kepada Abu Jahal. Pada Abu Jahal itu ada orang-orang bodyguard yang menjaganya. Dia memukul dan sebagainya, hatta Muawwidh dikatakan hilang ataupun cedera tangan kirinya. Namun mereka tetap menembusi benteng kawalan Abu Jahal, dan mereka memukul Abu Jahal sehingga Abu Jahal jatuh daripada kenderaannya, jatuh ke bawah dan terus dalam keadaan sakarat kerana kepukulan yang diberikan kepada kedua-duanya. Lalu kedua-duanya pun kemudian bila melihat Abu Jahal jatuh, mereka ingat Abu Jahal sudah mati. Mereka berlari kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah bunuh Abu Jahal.
Yang Muawiyah pula mengatakan, ya Rasulullah, aku telah bunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah mengatakan, baik, tunjukkan aku pedangmu. Yang ini kamu sudah bunuh, buktikan yang ini dengan pedangmu. Dua-dua tunjuk pedangnya kepada Nabi SAW. Ada tanda darah. Nabi SAW menenangkan keadaan, mengatakan, naam, kamu berdua telah membunuh Abu Jahal. Gembira dua anak pemudanya, Muaz dan Muawiyah, yang akhirnya Muawiyah salah seorang yang mati ataupun mati syahid dalam peperangan Badar, yang salah seorang daripada 14 yang mati syahid di peperangan Badar. Tapi Abu Jahal sebenarnya belum mati lagi, jadi dia dalam sakarat, ini dah jatuh, dah tak boleh buat apa-apa. Maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya, apabila musuh semua sudah kalah, mana Abu Jahal, aku nak lihat kepadanya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pergi ke hadapan, untuk mencari Abu Jahal. Nampak Abu Jahal dalam sakarat. Dalam sakarat. Dia, kerana Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang kecil, badan kecil. Dia pun pijak di atas badannya Abu Jahal, lalu berkomunikasi dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya kepadanya, Abu Jahal bertanya kepadanya, siapakah yang menang dalam peperangan ini? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal mengatakan, diamlah engkau wahai penggembala kambing. Kerana Abdullah bin Mas'ud kerjanya adalah menggembala kambing. Abdullah bin Mas'ud tanya kepadanya, sudahkah engkau dapat apa yang telah Allah janjikan kepadamu? Dia katakan, tidak ada apa yang terjadi kepada diriku kecuali kecuali aku dibunuh oleh salah seorang daripada kaumku di dalam suatu peperangan. Kesombongan walaupun dalam sakarat. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud marah dengan Abu Jahal, memotong kepalanya dengan pedangnya, memberikan kepalanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Apa jawab Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, beliau adalah Fir'aun bagi umat ini. Bahkan beliau adalah Fir'aun lagi lebih teruk daripada Fir'aunnya Nabi Musa AS. Kerana Fir'aunnya Nabi Musa bila sudah dalam sakarat, apabila katakan, aku beriman kepada Allah, Tuhannya Bani Israel. Tapi ini dalam sakarat pun masih lagi sombong dengan kesombongannya. Na'udzubillah min zalik. Lihat betapa sukarnya apabila seorang itu sudah benar-benar sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak akan berubah kerana dia akan mengatakan dirinya itu yang benar. Akulah, walaupun kalah, walaupun hampa, tetap dia rasakan dirinya itu megah, dan walaupun tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terakhir, ketika Nabi SAW pulang ke Madinah, Nabi SAW berjumpa dengan seorang wanita yang mana anaknya meninggal di dalam peperangan Badar. Anaknya adalah Harithah bin Suraqah yang berusia 18 tahun. Harithah bin Suraqah meninggal ketika anak panah itu kena kepada badannya. Lalu ibunya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana keadaan anakku? Rasulullah mengatakan, sabarlah, beliau mati dalam peperangan. Ini mati syahid. Ditanya lagi. Nabi SAW mengatakan, beritahuku wahai ibu, apa yang engkau inginkan? Ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau tahu aku hanya mempunyai satu orang anak lelaki yang namanya Harith, yakni Harithah. Aku tidak mempunyai anak selain daripada Harithah. Jikalau dia sedang berada di syurga, ya Rasulullah, maka aku akan bersyukur dan aku tidak akan menangis. Aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia sedang berada di dalam syurgamu, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya, maka aku akan terus menangis agar dengan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nabi SAW mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya syurga mempunyai banyak tingkatan dan derajat, dan anakmu berada di syurga Firdaus yang paling tinggi. Mendengar demikian, gembira hati Ummi Harithah. Beliau mengatakan, untungnya
dirimu, wahai Harithah. Inilah dengan peluang ataupun kesempatan yang singkat ini dapat kita kongsikan mengenai peristiwa Badar. Yang penting yang kami ingin tekankan di sini, lihat betapa indahnya kecintaan para pemuda-pemuda kepada Rasulullah SAW. Ayuh kita periksa diri kita. Sudahkah kita mencintai Nabi SAW? Adakah cerita-cerita seperti ini membangkitkan rasa kita untuk menolong syariat dan sunnahnya Nabi SAW? Lihat kepada keimanan mereka. Mereka hanyalah sekelintir, tapi derajat mereka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keimanan dan kecintaan yang ada dalam hati mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai penutup, kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca selawat Badriyah. Selawat yang masyhur, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keindahan ataupun tingginya derajat orang ahli-ahli Badar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuh sama-sama kita baca beramai-ramai agar kita mendapat manfaatnya dan kita dapat merenungi maknanya bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najina wa kashif jami'a adhiyatin wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil
السين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.